Baik, Sri Muda Shah Alam antara kawasan yang teruk terjejas akibat banjir di Selangor. Banjir turut menenggelamkan beberapa sekolah di kawasan berkenaan. Untuk perkembangan operasi persekolahan di Sri Muda, kita bersama dengan rakan setugas Umar-Vati Ramayah yang kini berada di lokasi. Umar-Vati, di atas pemerhatian Umar sendiri, bagaimana sebenarnya keadaan di situ? Adakah pelajaran ataupun pembelajaran diadakan secara biasa? Terima kasih Gigi di studio dan pada ketika ini saya berada di Seksyen 25 Taman Sri Muda, antara kawasan yang terjejas teruk akibat banjir dengan 14 korban direkodkan 2 minggu lepas akibat daripada bencana banjir yang melanda Lembah Kelang. Dan hari ini seperti yang Gigi maklumkan, sesi persekolahan penggal ketiga 2001 dan 2022 bermula mengikut jadual Kementerian Pelajaran hari ini. Namun malangnya dua buah sekolah di kawasan ini, iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Muda dan juga Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Muda 2 yang terletak di kawasan ini tidak dapat dibuka pada hari ini ekoran daripada pelbagai masalah teknikal yang dihadapi oleh sekolah ini. Dan dua buah sekolah yang masih tertutup ini masih lagi kerja-kerja pembaikan belum lagi selesai. Dan saya juga sebentar tadi saya sempat meninjau di Sekolah Kebangsaan Taman Sri Muda 2 dan pada ketika ini saya berada di Sekolah Kebangsaan Taman Sri Muda dan lebih dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Taman Sri Muda 1 untuk membezakan Taman Sri Muda Sekolah Kebangsaan Taman Sri Muda 2 dan sekolah ini. Dan berdasarkan apa yang dikongsikan oleh guru besar sekolah ini, Siti Halijah Sarani sebentar tadi, di mana sekolah ini proses pembersihan agak licin dengan bantuan sukarelawan dan juga kaki tangan sekolah ini selama 13 hari pasca banjir. Dan apa yang membuatkan sekolah ini masih tidak dapat buka hari ini adalah satu, ketiadaan bekalan elektrik, di mana bekalan elektrik hanya satu blok saja yang dapat beroperasi pada ketika ini kerana saya difahamkan bekalan elektrik itu sendiri dah meletup, menyebabkan hanya beberapa bilik darjah dan juga bilik guru di blok pertama di bahagian kanan saya yang boleh beroperasi pada ketika ini, sementara bekalan elektrik di blok-blok yang lain masih tidak dapat beroperasi. Itu satu. Dan kedua, selain daripada persekitaran sekolah yang dinaiki paras air setinggi, saya difahamkan setinggi satu blok, tingkat pertama blok ini di mana ditenggelami dengan air, di mana tentunya perabot sekolah seperti meja, kerusi dan almari rosak teruk dan saya melihat keadaan sekolah agak kosong. Dan bagaimanapun saya difahamkan bantuan disalurkan oleh sukarelawan dan NGO dengan bantuan seperti meja, kerusi dan sebagainya. Namun demikian angka dan jumlah yang sumbangan itu masih tidak lagi dicukupi. Dan satu lagi masalah yang dikongsi oleh guru besar sebentar tadi, di mana sekiranya sekolah ini dibuka dalam tempoh terdekat, 940 pelajar yang belajar di sekolah ini terpaksa menggunakan hanya satu bilik tandas yang disediakan di blok di sebelah kiri saya, di mana pam air di sekolah ini dah pecah menyebabkan saluran air tidak dapat disalurkan ke blok-blok lain. Dan ini adalah satu masalah yang agak membimbangkan kerana jika dibayangkan 940 orang pelajar yang belajar di sini terpaksa berkongsi satu tandas yang sama di sebelah kiri saya, dan itu satu. Dan saya juga difahamkan sekolah ini dijadikan sebagai pusat pindaan sementara yang tidak berdaftar apabila sebilangan penduduk di kawasan bersekitaran apabila ditenggelami air datang ke sini untuk menyelamatkan diri dan termasuk tinggal di tingkat 2 dan tingkat 3. Itu yang menyebabkan kerja-kerja pembersihan terpaksa mengambil sedikit masa. Dan lebih malang lagi yang dikongsikan oleh guru besar sebentar tadi, di mana pelajar-pelajar sekolah ini berdepan dengan masalah pengangkutan apabila bas yang menjadi pengangkutan utama di kawasan ini ke sekolah ini kebanyakannya rosak teruk akibat daripada banjir. Dan pemandu atau pemilik bas itu sendiri terpaksa mengambil jalan alternatif untuk membaiki kenderaan itu sendiri kerana kebanyakan bengkel tidak mahu menerima, dan kalau terima pun mungkin tidak dapat dibaiki dalam masa yang terdekat. Dan mungkin apa yang timbul persoalan di kalangan ibu bapa pada ketika ini
ini adalah sejauh mana tahap keselamatan yang boleh dijamin oleh pemilik bas ini memandangkan mereka terpaksa mengambil inisiatif sendiri untuk membaiki kenderaan. Itu satu, itu yang saya setakat ini saya dapat kongsikan, Gigi. Ya, Umar, adakah selepas ini Umar sendiri akan bertemu dengan mangsa sama ada ibu bapa ataupun pelajar-pelajar dari sekolah berkenaan? Dan pada ketika ini mangsa ataupun pelajar, ibu bapa ataupun pelajar masih tidak ada lagi sebab sesi persekolahan di sekolah ini masih lagi ditutup dan dijangka akan bermula minggu depan pun begitu, tidak ada tarikh yang diberikan. Bagaimanapun saya akan cuba mendekati penduduk-penduduk di sekitar ini, barangkali saya percaya anak-anak mereka belajar di sini. Dan satu lagi yang saya juga difahamkan dengan apa yang saya cakap dengan ini mungkin sedikit keluar topik daripada sesi persekolahan, di mana saya ada bertanya dengan beberapa orang penduduk di sini berhubung dengan bantuan yang diumumkan oleh Perdana Menteri beberapa hari lalu, dan mereka mereka tidak menerima apa-apa maklumat mengenai bantuan yang akan disalurkan oleh Perdana Menteri seperti yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Itu perkara yang agak membimbangkan kerana penduduk di sini mengakui mereka tidak tahu mengenai bantuan daripada kerajaan persekutuan, dan mereka mengakui hanya bantuan daripada kerajaan negeri yang setakat ini tiba kepada mereka dan akan disalurkan secara berperingkat bermula daripada esok. Baik, terima kasih Umar. Kita akan nantikan liputan penuh dari Umar Vati berkenaan dengan Sekolah Sri Muda